Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan kongsikan berkenaan sekiranya si isteri tidak lagi sanggup untuk hidup bersama suami. Jadi, si isteri sebenarnya terdapat pelbagai pilihan untuk dia memfailkan sesuatu kes perceraian. Tetapi saya akan ceritakan adalah kes-kes yang biasanya yang difailkan. Itu yang pertama, iaitu kes berkenaan persetujuan perceraian. Baik, dalam kes ini di mana dia difailkan apabila si isteri dapat berbincang dan dapat persetujuan daripada suami untuk menyelesaikan keadaan dia dengan bercerai. Di mana dalam kes ini boleh dikatakan bahawa tiadanya isu berkenaan perbalahan, pergaduhan dan sebagainya. Jadi dalam keadaan ini dia lebih mudah. Jadi si isteri ataupun si suami boleh memfailkan kes persetujuan perceraian di bawah Seksyen 47 mengikut negeri masing-masing untuk difailkan di mahkamah, dan mahkamah akan mendengar alasan kenapa ingin bercerai. Jadi daripada situ, kalau kita kata tak mahu lagi diteruskan, tiada paksaan daripada mana-mana pihak, jadi mahkamah tiada halangan untuk membenarkan permohonan daripada suami dan isteri untuk bercerai di hadapan hakim. Jadi permohonan perceraian ini hendaklah dilafaz di hadapan hakim kerana ia adalah satu proses undang-undang, supaya tiadanya lafaz yang dibuat melebihi daripada satu. Jadi tiada apa yang perlu dirisaukan, dia adalah satu permohonan biasa difailkan di mahkamah. Kemudian nanti puan akan mendapatkan tarikh untuk hadir ke mahkamah, di mana nanti dalam tarikh tersebut suami dan isteri boleh hadir, dan mahkamah akan tanya soal siasat sedikit sebab apa dan sebagainya. Jadi mahkamah akan arahkan suami untuk melafazkan cerai. Jadi dalam keadaan ini suami akan mendapat satu teks, dan suami akan bacalah, saya sekian-sekian menceraikan isteri saya sekian-sekian dengan talak satu, dan tanda tangan daripada kedua-dua pihak, suami dan isteri. Jadi dalam keadaan ini perlu diketahui juga bahawa dalam keadaan perceraian dan dalam hari perceraian tersebut, hendak hakim ataupun mahkamah akan tanya kepada isteri, iaitu dia akan tanya berkenaan dengan keadaan isteri waktu itu, iaitu adakah isteri dalam keadaan suci ataupun isteri dalam keadaan haid. Dia akan ambil kira lah. Kalau suci, biasa mahkamah akan benarkan. Kalau haid, mahkamah akan tangguh tarikh yang lain yang sesuai bila mana waktu isteri ni dalam keadaan suci. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah mahkamah akan tanya adakah isteri itu mengandung ataupun tidak lah. Ini berkenaan dengan soal iddah, tempoh iddah, di mana kalau mengandung, tempoh iddah akan jadi lebih panjang lah. Kalau tak mengandung, dia akan lihat kepada keadaan isteri. Kalau suci, 3 kali suci lah tempoh iddah ni. Itu yang kedua lah. Kemudian yang ketiga adalah mahkamah akan tanya adakah di dalam tempoh suci terakhir, pada maksud dia setelah habisnya haid, datangnya suci yang baru. Okay, dalam tempoh suci sehinggalah hadir ke mahkamah, adakah pernah berlaku persetubuhan di antara suami dan isteri. Jika berlaku, biasa mahkamah akan tangguh tarikh lain untuk kena pasti sama ada isteri itu dalam keadaan mengandung ataupun tidak. Sama juga alasannya adalah untuk lihat kepada tempoh iddah sama. Jika isteri kata tak ada masalah, dia tidak melakukan hubungan kelamin dalam tempoh suci terakhir, maka tak ada masalah lah, mahkamah akan benarkan. Okay. Itu antara perkara-perkara yang perlu diambil kira apabila puan memfailkan kes persetujuan perceraian di mahkamah syariah.